Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Berikut merupakan biografi Sultan Muhammad Al-Fatih. Nama diberi adalah Muhammad bin Murad. Beliau dilahirkan pada 26 Rejab 835 Hijrah di Adrianopolis. Beliau digelar Muhammad Al-Fatih kerana berjaya membebaskan Konstantinopel. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Konstantinopel akan jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja, tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sultan Muhammad Al-Fatih telah menaiki takhta ketika berusia 19 tahun dan memerintah selama 30 tahun, iaitu dari 451 Masihi sehingga 481 Masihi. Beliau telah memimpin 25 kempen peperangan. Sultan Muhammad Al-Fatih mendapat pendidikan dalam bidang keagamaan dan menuntut dengan Syekh Syamsuddin Al-Wali. Bukan itu sahaja, beliau fasih bertutur 7 bahasa, iaitu bahasa Arab, Latin, Greek, Serbia, Turki, Parsi dan Hebrew. Seterusnya, terdapat banyak sumbangan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang terdiri daripada pelbagai aspek. Sebagai contoh, sumbangan terhadap agama, politik dan sosial. Okey, bagi sumbangan terhadap agama, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menjadikan gereja besar iaitu Saint Sophie's sebagai pusat ibadat orang Islam yang dikenali sebagai Masjid Hagia Sophia. Beliau telah mengubah suai bangunan masjid mengikut seni bina Islam iaitu dengan menghias dinding masjid dengan ayat-ayat Al-Quran bertulisan Qad. Beliau juga telah membina sebuah menara di luar masjid. Bilangan menara ini ditambah menjadi 3 pada zaman sultan seterusnya. Selain itu, beliau juga telah membina 11 buah masjid. Sebuah masjid dibina berhampiran makam Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau juga telah membina kubah berwarna putih di tepi masjid yang menjadi tumpuan ahli tasawuf. Sumbangan seterusnya ialah dari segi sosial. Yang pertama ialah berlakunya pertambahan pendudukan Istanbul. Tindakan ini dilakukan kerana bilangan penduduk kota berkenaan kian berkurangan akibat terkorban dalam peperangan. Baginda mengarahkan supaya orang Yunani yang meninggalkan kediaman mereka kembali semula ke kota berkenaan. Baginda juga mengarahkan negeri-negeri di bawah taklukannya menghantar wakil masing-masing ke kota tersebut bagi memakmurkannya. Orang Islam dari Asia turut berpindah secara beramai-ramai ke ibu kota yang baharu untuk menjalankan aktiviti perniagaan disebabkan kedudukannya yang strategik. Namun, faktor utama yang mendorong kebanjiran golongan imigran ke kota ini ialah sifat baik dan pemurah Sultan Muhammad Al-Fatih yang sering melayani rakyatnya tanpa diskriminasi. Yang kedua ialah dari segi kebajikan rakyat. Bagi menjaga kebajikan rakyat, baginda mendirikan hospital, rumah kebajikan, rumah fakir miskin dan menyediakan kemudahan telaga. Untuk tujuan keselamatan pula, baginda telah membina limbungan kapal, gedung senjata dan sebuah kubu yang dilengkapi dengan menara kawalan. Sumbangan seterusnya ialah dari segi politik. Yang pertama, baginda berjaya mengepung dan membuka kota Konstantinopel. Ia disebabkan kecekapan dan sifat kepimpinan yang dimiliki oleh baginda serta memiliki tentera yang berdisiplin dan berani berjuang. Selain itu, baginda juga membuat kajian tentang punca kegagalan kempen sebelum ini dan tekun mengkaji pelan kota Konstantinopel serta kerap berbincang dengan para panglima perangnya. Baginda juga melengkapi angkatan perangnya dengan 265,000 orang tentera, 400 buah kapal laut, senjata seperti meriam gergasi dari jarak jauh, ulama dan pakar motivasi untuk menaikkan semangat, jurutera untuk membina peralatan seperti tangga. Baginda juga mengadakan perikatan dengan beberapa wilayah berdekatan Konstantinopel bagi mengelak kerajaan Rom Timur mendapat bantuan luar. Kota Rumeli Hisari sebagai pusat gerakan untuk membolehkan tentera Islam mengawasi lalu lintas kapal yang melintasi Selat Bosphorus. Sumbangan politik yang kedua ialah menyatukan pemerintahan di bahagian utara Balkan.
Ini untuk menyekat serangan kaum Magyar. Bagi merealisasikannya, baginda mengambil alih pemerintahan Serbia. Namun, perkara ini tidak disenangi oleh pihak Kristian, jadi baginda berundur seketika. Selain itu, baginda menggunakan peluang untuk menawan Belgrade apabila berlaku perebutan kuasa berlaku dalam kalangan kerabat diraja Belgrade. Akhir sekali, baginda menghapuskan perikatan tentera Albania yang berhasrat menjatuhkan baginda. Kesannya, kekuasaan kerajaan Uthmaniyah semakin berkembang di Eropah. Yang ketiga, menghapuskan kerajaan-kerajaan kecil di Eropah. Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menjatuhkan kerajaan Trabzon, iaitu kerajaan Yunani terakhir di Asia Kecil. Kerajaan Uthmaniyah juga berjaya mengalahkan tentera Venice. Raja Venice di Croatia berjaya dikalahkan oleh baginda. Kekalahan ini membawa penyerahan wilayah Venice dan Albania. Kebangkitan kaum Venetian buat kali kedua turut menemui jalan buntu. Kesimpulannya, Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan seorang pemerintah yang baik dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu sahaja, baginda dapat membuka kota Konstantinopel dalam 54 hari. Oleh itu, sebagai generasi mendatang, kita hendaklah mengamalkan sikap yang ditunjukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih agar negara dan hidup diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.